Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih Al-Aqabatus Salisah wahia aqabatul awaiq. Summa alaika ya talibal ibadah waffaqakallahu ta'ala bidaf'il awaiqi hatta tastaqima ibadatuka. Wa qad zakarna annal awaiqa arba'atun. Ahaduha ad-dunya wa ma fiha wa daf'uha innama huwa bitajarrudi anha wa zuhdi fiha wa innama lazimaka hadha tajarrudu wa zuhdu li amrain ahaduhuma litastaqima lakal ibadah wa taqsura fa inna raghbata fid dunya tashghaluka amma zahiruka fa bit talabi wa amma batinuka fa bil iradati wa hadisin nafs wa kilahuma yamna'ul ibadah. Makna dia lebih kurang insya-Allah. Aqabah yang ketiga iaitu aqabatul awaiq. Kemudian hendaklah atas engkau wahai penuntut ibadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik akan dikau dengan menolak awaiq sehingga istiqamah, yakni betul ibadatmu. Dan sesungguhnya kami telah sebut bahawa awaiq itu ada 4. Yang pertamanya dunia dan barang yang padanya, dan menolaknya sesungguhnya bahawa bertajarrud dengannya dan zuhud padanya, kerana sesungguhnya lazim atas engkau atas bertajarrud dan berzuhud itu kerana 2 perkara. Pertamanya, supaya istiqamah engkau bagi ibadat dan memperbanyakkan ibadat. Maka sesungguhnya gemar pada dunia itu membimbangkan engkau dalam beribadat. Adapun zahir engkau dengan menuntut dunia dan batin engkau pada berkehendak padanya dan memberi kesan kepada nafsu engkau. Keduanya itu menghalang engkau daripada ibadat. Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita masuk aqabah seterusnya, iaitu aqabah yang ketiga. Setelah kita melepasi aqabatul ilmi, baru-baru ni kita selesai aqabatul taubah. Dalam nak beribadat ni, pertama sekali kita kena ada ilmu. Pertama-tamanya ilmu akidah, kena faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Nabi kata macam tu. Tegap dan teguhnya bangunan ni kerana asas dia, asasuhu, foundation, tapak. Nak bina masjid ni atas tapak. Bina tapak dulu. Di atas tapak itulah kita bina tiang, dinding dan sebagainya. Begitulah agama, tapak agama itu akidah. Ma'rifah atau akidah. Betul akidah, kuatkan akidah.
Di atas akidah itulah kita dirikan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ilmu akidah, yang kedua ilmu fardhu ain, itu ilmu ibadah. Nak semayang ada cara, kena belajar bagaimana cara nak semayang. Begitu seterusnya. Yang ketiganya ilmu tasawuf, supaya betul ibadat kita itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, ikhlas, jangan ada riak, ujub dan sebagainya. Tiga-tiga ilmu ni wajib kita tuntut. Nama ilmu itu ilmu fardhu ain, usuluddin, fiqh dan tasawuf. Lepas tu kita nak ibadat, kita dapati kita banyak dosa, kita perlu bertaubat. Ada dosa ni penghalang daripada kita buat ibadat. Dosa ni ibarat beban. Kenderaan yang bawa beban yang banyak, dia payah lari laju. Begitulah beban dosa menyebabkan kita tak mampu nak berlari kencang, nak beribadat bersungguh-sungguh. Ada ulama kata bahawasanya dosa ibarat tali. Dosa kaki, tambat kaki, payah pergi masjid. Dosa mata, payah tengok Quran. Dosa tangan, payah bersedekah. Iza lam taqwa ala qiyamin lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan untuk bangun malam, kamu tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu tu dosa-dosa kamu. Kena putuskan rangkaian dosa ni. Baru kaki kita boleh berjalan ke masjid, mata kita baru boleh tengok Quran, kata kita baru boleh buat ibadat sepenuhnya. Kita telah pun selesai bulan lepas bercakap tentang akhabatut taubah, bertaubat. Masuk akhabah seterusnya. Semuanya ada 7, tuan-tuan. Kita kena lepasi ke 7. Kalau 7 ni tak selesai, tuan-tuan, kita bahaya. Bahaya dalam kubur, bahaya di hari akhirat. Cukup bahaya. Kena lepasi ke 7 akhabah ni. Dinamakan dia akhabah. Akhabah ni bukit. Kerana melepasi satu-satu ni ibarat orang mendaki bukit. Bukan senang nak panjat bukit, nak turun pun payah, silap-silap jatuh langgang. Begitulah nak melepasi akhabatul aini, payah tuan, bukan senang. Nak lepasi akhabatul taubah lagi payah, nak bertaubat bukan senang. Dah lepas dua-dua ni, kita masuk pula akhabah yang ketiga. Al-aqabatus salisah. Aqabah bukit yang ketiga. Wahia aqabatul awaiq, iaitu aqabah awaiq. Awaiq ni jamak bagi aiq. Kalau satu dipanggil aiq. Kerana yang menghalang kita ibadat ni ada 4, maka disebut jamaknya awaiq. Singularnya aiq. Singularnya aiq. Plural dia awaiq. Ada 4. Dulu disebut dah mula-mula dulu. Pertama dunia, kedua makhluk manusia, ketiganya syaitan, dan keempatnya nafsu. Ada 4 penghalang kita untuk buat ibadat. Kena lepas 4 ni. Kalau 4 ni tak terlepas, tuan-tuan, kita memang tak boleh buat ibadat. Pergilah cek tengok orang yang tak mau buat ibadat, yang tak datang masjid. Kita akan jumpa, mungkin dia sibuk dengan dunia, atau dia terpengaruh dengan manusia yang lain, atau dia ditawan oleh syaitan, atau dia dikongkar oleh hawa nafsunya. Kalau kita tak ibadat, tuan-tuan, kerana dunia, dipanggil kita hamba dunia. Tak boleh buat ibadat, tuan-tuan, kerana manusia, kita jadi hamba manusia. Kalau tak boleh ibadat kerana syaitan, kita hamba syaitan. Kalau kita tak boleh buat ibadat kerana nafsu, kita jadi hamba nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tuhan tanya, adakah tidak engkau melihat, wahai Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan bukan menyembah Allah, dia sembah nafsu. Apa kata nafsu, dia ikut. Imam Ghazali kata, kalau Allah kasyaf kat kita hari ni, kita boleh melihat manusia sedang rokok dan sujud depan syaitan dan depan hawa nafsu.
Inilah orang yang tak mampu beribadat. Untuk beribadat kepada Allah, kita kena membebaskan diri kita daripada segala perhambaan, melainkan memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kes besar, tuan, bukan kes kecil. Kena belajar, kena faham elok-elok, kena mujahadah, kena lawan, kena perang sungguh-sungguh. Tuan, balik jumpa Tuhan, nak bawa ibadat, yang lain tak bawa. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari yang tak berguna harta benda dan anak pinak. Bertongkol lomeh kita cari dunia, harta benda dunia. Ni semua dah tak terpakai lah, tuan-tuan, bila kita mati. Man atallaha biqalbin salim, melainkan yang kita bawa sekeping hati, namanya qalbun salim, hati yang sejahtera, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti, tuan-tuan, kita menyesal tau. Bila kita mati, kita menyesal. Semua orang mati, tuan-tuan, Allah, Nabi cerita, semua nak minta balik ke dunia. Ya Allah, kalau hantar balik kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar, ya Allah, neraka-Mu. Hantar kami balik ke dunia, kami nak beramal soleh, kami dah yakin. Lewat dah, tuan-tuan, dah menyesal ya. Sebelum nyawa kita dicabut, tuan-tuan sekalian, buatlah ibadat sungguh-sungguh. Ni saja yang boleh bantu kita, tuan-tuan. Nak ibadat, kena bebaskan, merdekakan diri kita daripada segala perhambaan, sama ada dunia, sama ada makhluk manusia atau syaitan ataupun hawa nafsu. Sepanjang saya baca kitab Minhajul Abidin, tuan, yang banyak perbicaraan ni akhwabah ni lah, terutama nafsu. Bertahun baru habis, tuan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan catat, mula pada hari ni sampai bila baru habis ni Akhwabatul Awaik. Ni kitab ni, tuan, ni sebagian besar ni cerita dia. Ni yang belah sini ni cerita dia ya. Maka masa bertahun, 4-5 tahun baru habis bicara ni. Nak menunjukkan bukan senang nak melepaskan diri pada dunia, nak melepaskan diri daripada makhluk manusia, nak melepaskan diri daripada syaitan dan hawa nafsu. Bukan kerja yang mudah, tuan-tuan. Perlu mujahadah, kepahaman dan mujahadah yang bersungguh-sungguh, baru boleh, tuan-tuan. Masya Allah. Bercakap ni bukan untuk orang, untuk saya sendirilah. Dan kita pun dah tua, selalu sakit, penyakit macam-macam. Bila-bila Allah akan ambil kita? Bersediakah kita untuk itu? Janganlah, tuan-tuan, mati dalam keadaan jadi hamba dunia. Jangan mati sebagai hamba, makna kata hamba manusia, hamba nafsu atau hamba syaitan. Ketika itu bila malaikat tanya siapa Tuhan kamu, kita tak boleh nak jawab Allahu Rabbi. Sebab kita di dunia tak jadi hamba Allah, kita jadi hamba kepada 4 perkara tadi. Ini benda besar, tak boleh kan benda kecil. Nah, Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala buka pintu hati Imam Ghazali, nampak secara jelas. Dia tulis dalam kitab ni. Kitab ni berumur dah 1000 tahun, tuan-tuan. Umur kitab ni, bukan kitab ni, isi kitab ni dah 1000 tahun Imam Ghazali meninggalkan kita. Satu permata yang amat berharga dan bernilai untuk panduan kita, tuan-tuan, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aqabatus salisah wahia aqabatul awaik. Aqabah yang ketiga, aqabatul awaik. Awaik itu, tuan-tuan faham dah tadi, nak? Dunia, makhluk, yakni manusia. Ketiganya iaitu syaitan. Yang keempatnya iaitu dinamakan sebagai nafsu. Syaitan senang nak lawan, tuan. Kita akan nampak dia. Nak lawan benda yang tak nampak. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Ibarat kita buta lawan orang celek, mampu ya. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dia tumbuk tak kena ya. Kita nak tumbuk dia tak boleh, tak nampak tumbuk apa. Tu satu. Yang kedua, setan bukan ada kerja. Apa kerja setan?
Dia bukan nak pergi kelang, dia kan kerja kelang, kan jadi khani. Bukan dia nak buat bendang. Dia tak bawa teksi, baik pun tak bawa. Kerja dia siang malam kacau kita. Yang kata setan tu. Nak lawan dia macam mana? Imam Ghazali Allah buka rahsia kat dia. Dia bagi nampak setan ni serangan dia macam mana, apa strategi dia, apa senjata dia guna. Dia tikam ke mana, dia sepak ke mana, dia tajam ke mana. Lepas tu Imam Ghazali ajak pula macam nak tempih dia. Bila kita tahu cara tuan-tuan, ibarat orang pandai bersilat. Orang belajar bersilat, dia pandai ilmu mempertahankan diri. Bila orang serang dia tuan-tuan, bukanlah tumbuk langsung tak kena, tak. Kena juga. Tumbuk tak kena ni cerita Hindu. Hindustan. 10 orang tumbuk sebiji tak kena, tu katun. Kena juga, tapi tak pepat, sipi-sipi. Dia tumbuk 10, mungkin kena 3, 4, 5. Main dengan tak belajar bersilat ni, dia tumbuk 10, kena 12. Jadi kita belajar, kita tahu, oh ni setan serang. Kita tahu cara. Ini serangan syaitan. Lepas tu nak buat apa? Imam Ghazali cerita satu persatu tuan. Imam Ghazali huraikan. Semua ni dia bagi, dia cerita, kemudian dia cerita cara ubat dia, cara melepaskan diri daripada dunia, syaitan, makhluk dan juga hawa nafsu. Itu dia. Summa alaika ya talibal ibadah. Kemudian wajiblah ke atas kamu, wahai orang menuntut ibadat. Imam Ghazali sebut ni kepada orang yang menuntut ibadat. Kita ni lah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Jadi kita telah meletakkan makna tekad yang kuat. Aku duduk atas muka bumi ni nak beribadat kepada Allah. Nak jadi hamba bagi Allah. Kepada golongan ni Imam Ghazali seru, wahai orang-orang yang menuntut ibadat. Waffaqakallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kamu taufiqut ta'ah, kekuatan ta'yid. Kekuatan untuk apa? Bidaf'il awaiq, supaya menolak awaiq ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali berdoa, mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk menolak awaiq yang 4 ni. Nak tolak dunia, nak tolak makhluk, nak tolak syaitan, nak tolak hawa nafsu. Itu dia. Hatta tastaqima ibadatuka. Supaya makna kata hinggalah betul ibadatmu, tegak elok ibadatmu. Artinya kalau kita tak dapat tolak 4-4 ni, kita tak dapat beribadat dengan betul dan tepat dan istiqamah. Kita kena istiqamah tuan-tuan. Jangan kejap ada, kejap tiada. Ni banyak orang mengadu kat saya. Saya pergi baru ni, pergi sebuah masjid ceramah Maulid Rasul. Tak tahulah ustaz. Lepas ni COVID duk berlaku ni, masjid kuih korang. Pasal apa? Mula-mula dulu masa duk ketat dulu tu, nak main semayang tak bagi kat dia. Nak main jemaat pun dia pilih-pilih surau, satu surau berapa orang. Ada yang sampai tak boleh semayang pun malah nama dia tak ada. Jadi dia ada lurus semangat macam mana pun tak tahu. Lah dia terus tak main masjid terus. Ramai kan sikit kan. Ramai orang dah tak mari masjid ni. Bukan makna ujian ni membangkitkan semangat untuk beribadat. Ujian ni jatuh terus. Terus jatuh, tak bangkit-bangkit dah. Ya Allah. Kita nak istiqamah. Kalau kita istiqamah dalam ibadat tuan-tuan, saya nak sampaikan tuan-tuan satu khabar gembira daripada Allah Ta'ala. Kekal ibadat, istiqamah, jangan unduk belakang sikit pun, terus marah ke hadapan. Dalam ibadat ni, bila kita nak mati tuan, malaikat datang jumpa kita. Allah hantar satu malaikat mai jumpa kita, membawa khabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, orang yang menyatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia beristiqamah, tetap berdiri, tegak berdiri dalam melakukan ibadat kepada Allah. Bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat jumpa dia. Malaikat tu kata, jangan takut, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang bawa satu khabar gembira daripada Allah Ta'ala, syurga yang Allah janjikan untuk kamu. Dalam Quran tuan-tuan, banyak ayat janji Allah tentang syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tuhan janji, orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka itu, kata Allah, syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Banyak ayat Quran bab lagu ni macam ni, ayat macam ni. Mana Allah berjanji, kamu beriman, kamu beramal soleh, kamu beribadat, aku janji syurga untukmu. Bila tu kita nak mati, malaikat turun, aku bawa kabar gembira daripada Allah, janji Allah Ta'ala, syurga yang Allah Ta'ala janji untuk kamu. Kita masa nyawa dah nak sampai ke arah, tuan-tuan, mata kita memandang ke langit. Allah kata, fakasyafna anka rita'aka fa basarukal yawma hadid. Kami kasyaf, kami buka hijab, penglihatan mereka pada hari itu amatlah tajam. Lah ni kita tengok langit tak ada apa. Dekat nak mati, tuan-tuan, Allah buka pintu langit, kita nampak. Kita nampak dengan mata hati kita, tuan-tuan, lambaian bidadari, kicauan-kicauan burung, air sungai yang mengalir di syurga, kita nampak jelas. Bahkan kata ulama, tuan-tuan, kita telah tercium bau syurga. Masa itulah malaikat ambil nyawa kita terus. Tersenyum melihat balasan yang Allah nak sedia untuk kita. Ini orang beriman, amal soleh, orang istiqamah. Orang yang buat maksiat, malaikat turun, dia maki, tuan, haram jadah punya orang. Hidup buat maksiat, kenyang-kenyang berkedarah arak. Oh, tu dia. Tekan sana, tekan sini, berebut jawatan Perdana Menteri. Oh, tu dia. Dia marah. Malaikat dia maki, tuan. Terbeliak biji mata, pandang ke atas, fakasyafna anka rita'aka fa basarukal yawma hadid. Allah buka pintu langit, nampak dah neraka yang tepat nak masuk. Api, tuan, ya Allah. Masa tu barulah terjelan lidah, terbeliak biji mata. Tuan-tuan, kalau ada kawan tuan-tuan orang kapiak, cuba tuan-tuan tengok dia mati macam mana. Depa sampai ada juru make up, tahu tak? Bila depa mati, ada orang make up muka depa bagi elok. Macam mata dah terbeliak, lidah dah terjelan. Pasal apa? Tengok api neraka Allah Ta'ala tu. Percayalah, tuan-tuan, betul, tuan. Quran tak pernah bohong. Quran tak pernah tipu. Ni kalam Allah ni. Bahwasanya turun malaikat, kita nampak tu. Tempat kita nak tuju, kita nampak. Masa tu, ya Allah, orang yang tak buat ibadat, dia menyesal, habis-habis menyesal. Tu kata menyesal tak guna tu. Buatlah ibadat banyak-banyak, tuan. Buatlah kebaikan, buatlah kebajikan. Jangan sama sekali buat maksiat kepada Allah. Kita dah baca tentang Aqabatut Taubah. Kita dah baca tentang kesan-kesan dosa yang amat dahsyat terhadap kehidupan kita. Jadi kata Imam Ghazali, wa qad zakarna anna awaiqa arba'atun. Sesungguhnya kami telah sebut sebelum ni bahawanya awaiq ni ada 4. Saya ulang balik, yang 4 tu, yang pertamanya dunia, yang keduanya makhluk ni manusia. Dunia kalau tak kena gaya, dia halang kita. Jangan kita biar dunia halang kita beribadat. Kalau tuan-tuan ambil dunia yang halal, tak ganggu ibadat tuan-tuan, tak apa. Atau kita ambil dunia untuk membantu kerja-kerja ibadat, tu tak apa. Dalam Quran banyak, tuan-tuan, tentang sedekah. Kan? Orang yang bersedekah,
Masalul ladzina yunfiqu amwalihim fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah misalkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya seperti orang menanam satu biji benih yang akan tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang tu, ranting tu ada 100 biji. 7 ranting 700 biji. Satu benih lahirkan 700 biji. RM1 kita bagi, Allah ganda 700. Tuhan sebut dalam Quran. Habis nak sedekah, apa kalau duit tak ada? Dunia tak ada. Kita cari dunia yang halal untuk tujuan sedekah, tujuan ibadat. Tu dipuji. Dunia yang dimaksud sini dunia yang menghalang kita buat ibadat. Dunia ni kita kena asingkan diri. Jangan duk terliok dengan dunia yang macam ni. Duit-duit yang haram, dapatkan harta benda dunia cara haram. Dunia yang menghalang kita untuk buat ibadat. Yang ni kita tak mau. Dunia bantu kita buat ibadat, ini okey. Yang kedua, makhluk yang bernama manusia. Manusia apa macam tu? Manusia ni kita kena uzlah. Manusia mana kena uzlah? Manusia, tuan-tuan sekalian, yang menghalang kita buat ibadat. Manusia yang bantu kita buat ibadat, janganlah kita asingkan diri. Yang ni kita buat kawan. Kawan ni kena jaga, tuan-tuan. Kerana kawan ni pengaruh dia besar. Kita tangkap budak-budak pondok kita. Dia berkata, minum air. Syabu tu bagi air lah. Air. Aku pun tak tahu. Tadi baru aku tahu. Tanya-tanya, kawan. Dia tak dadah. Kawan. Semua kawan-kawan. Kawan memberi pengaruh pada kita. Tuan-tuan tak percaya, tetap kawan orang gagap. Cari orang gagap, tuan-tuan buat kawan. Tuan-tuan telefon dia selalu. Laba-laba dengan hampa gagap. Tak? Tell me who's your friend. I will tell you who are you. Hang habak, hang ni, kawan hang ni siapa? Kita tak payah tanya bayi data dia. Nak tanya hang ni mana, tak payah tanya. Satu soalan cukup. Nak tahu hai dia, tanya siapa kawan hang? Kawan aku Ustaz Siddiq. Hang confirm pas ya. Bukan payah tanya teruk-teruk. Tanya siapa kawan kamu. Karena kawan tu pengaruh. Kawan dengan apa tukang besi, kawan dengan orang jual minyak atar, kita jadi wangi. Nabi kata, kawan dengan tukang besi, kalau baju kita tak bakar, paling tidaknya peluh dia tu melekat kat kita. Bau busuk peluh dia tu. Kita ibarat kawan dengan orang baik, kita dapat kebaikan. Kawan dengan orang jahat, kita teruk. Tu nak ulas tu. Kawan macam mana boleh, macam mana tak boleh. Kan? Begitu juga dengan syaitan. Tak ada syaitan baik, syaitan semua jahat. Syaitan tu kena lawan sungguh lah. Nafsu pun macam tu. Nafsu ni bukan nak buang nafsu dah. Nafsu ni Tuhan letak dalam diri kita. Kita setiap orang ada nafsu, Tuhan letakkan. Jadi nafsu ni tuan sekalian ibarat api. Nafsu tu ibarat api. Api ada faedah ke tak ada? Ada. Jangan kata tak ada faedah. Kita nak masak pakai api. Ada orang tukang potong besi pakai api. Welding pakai api. Dia tak? Selagi api ni boleh kontrol, dia memberi manfaat. Tapi kalau api tak boleh kontrol, dia akan mendatangkan mudarat. Terbakar sampai dah habis. Rumah terbakar habis sebab tak boleh kontrol. Nafsu macam itulah. Selagi boleh kontrol, dia mendatangkan manfaat. Bila tak boleh kontrol, habis rosak. Macam ayak kan ayak. Ayak kita empang dia elok. Kita lepas dia. Lepas ke bendang. Orang boleh buat bendang. Ada manfaat. Lepas ke kelang-kelang. Industri akan keluar barang-barang yang cantik-cantik, produk-produk yang elok. Lepas ke taman perumahan, orang boleh guna untuk masak, untuk basuh, cuci kereta, hantar main masjid, boleh ambil uduk, boleh ni apa semua. Tak? Tetapi kalau ayak tu tak boleh kontrol, dia banjir habislah rosak tanaman, manusia dan sebagainya. Nafsu selagi boleh kontrol, insya-Allah. Habaq nafsu apa pun.
Nafsu makan boleh kontrol. Makan tu kuat badan kita, boleh buat ibadat. Nafsu kelamin boleh kontrol. Kontrol dengan syariat, nikah oleh elok, melahirkan anak-anak soleh, zuriat dan sebagainya. Marah pun boleh, tapi kena kontrol. Api Palestin lawan Israel. Kalau tak marah nak perang macam mana? Pegang parang lembek tangan, awak tak marah pun. Yang boleh pegang parang hayun elok sebab dia marah di jalan Allah. Tu tak apa, dipanggil jihad fi sabilillah. Ni semua ni Imam Ghazali kahurai satu persatu. Tu dia. Jadi 4 perkara tu faham elok tu. Ahaduha ad-dunya wa ma fiha. Pertama daripada 4, nombor 1 dan 4 tu yang menghalang kita ibadat, iaitu ialah dinamakan ad-dunya, dunia, wa ma fiha, dan barang yang ada padanya. Saya tertarik tuan-tuan huraian Imam Ghazali dalam kitab Sairus Salikin. Saya baca kitab tu di Masjid Batu, bab dunia. Kata Imam Ghazali, apa-apa juga yang sebelum mati semua dunia. Apa yang kita buat sebelum mati dipanggil dunia, lepas mati dipanggil akhirat, tak panggil dunia dah. Tetapi kata Imam Ghazali, kita duduk di dunia ni, masa hidup kita, kalau perbuatan kita tu jadi ibadat, orang tak panggil dunia, orang panggil akhirat, amalan akhirat. Semayang amalan akhirat, baca Quran amalan akhirat, tidak? Bangun malam amalan akhirat, zikir amalan akhirat. Orang tak kata semayang tu itu amalan dunia. Mana ada orang kata macam tu? Walaupun kita buat dunia, tapi amalan tu jadi ibadat. Orang tak panggil amalan dunia, orang panggil amalan akhirat. Tidak? Kemudian apa-apa juga perbuatan kita, amalan kita yang membantu membolehkan kita ibadat, itu pun dinamakan amalan akhirat. Dia tak panggil amalan dunia. Walaupun kita makan, tak makan perut lapar, nak sembahyang tak boleh, kita makan dengan tujuan nak buat ibadat, maka makan tu dah jadi ibadat. Kita basuh baju untuk tutup aurat, nak mengerjakan solat, basuh baju tu kata Imam Ghazali dah jadi ibadat. Apa-apa juga perbuatan yang tuan-tuan buat untuk membolehkan tuan-tuan ibadat. Tuan-tuan beli motosikal untuk mudah tuan-tuan main masjid, guna motosikal main masjid, maka itu namanya kerja-kerja akhirat. Dia tak nama kerja dunia. Tapi kalau amalan yang tak jadi ibadat, apa pun dah jadi dunia, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Cuma ulama dia kata ini ibadat khusus, ini ibadat am, tu ya. Tapi tetap jadi ibadat. Kata apa nama Abul Ala Al-Madudi, al-ubudiyatu lillahi ta'ni al-inqiyadu li hukmihi subhanahu ma'ar ridhan nafsi. Ubudiyah yang dikatakan ibadat, mengabdikan diri kepada Allah, itu al-inqiyadi li hukmihi subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan hukum Allah dalam ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ibadat betul-betul kita ikut hukum Allah. Bermuamalat, berjual beli, hutang piutang, gadai-gadai, ikut hukum Allah. Munakahat, nikah kahwin atau rumah tangga, hubungan kita dengan isteri kita semua ikut hukum Allah, itu nama ibadat. Termasuk juga jinayat, tegakkan hukum Islam, ini semua dinamakan ibadat. Ibadat yang lebih tepat seperti disebut oleh Abul Ala Al-Maududi, itu dinamakan, tuan-tuan kena faham dunia tu, kena faham gitu ya. Jadi dunia yang tak mendatangkan manfaat itu kita kena tolak je jauh. Ambil dunia yang mendatangkan manfaat, kebaikan bangsa akhirat ya. Wadab'uha, dengan kita menolak dunia ni, dunia yang tak elok ni, dunia yang melalaikan kita daripada ibadat, yang menghalang kita daripada ibadat, dunia ni kita kena tolak ya. Innama huwa bitajarrudi anha, sesungguhnya dengan menolak dunia itu dikatakan sebagai bertajarrud,
bersunyi-sunyi daripada dunia. Dunia ni cukuplah tuan-tuan, kita buh di tangan, jangan buh sampai ke dalam hati. Dunia ni kita letak di tangan, kita ambil dan kita lepas. Perlu ambil kita ambil, perlu lepas kita lepas. Jangan buh dalam hati. Kita letak dunia dalam hati, kita dah sayang dengan dunia. Bila kita sayang dunia, kita tak akan lepas dah dunia tu. Itu yang jadi kedekut, bakil dan sebagainya. Jangan macam tu tuan-tuan sekalian. Dunia, ingat, dunia ni anugerah daripada Allah Ta'ala untuk kita buat ibadat dia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu, untuk kamu gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tuan-tuan dah sayang dunia, kasih dunia, ketika itu tuan-tuan habislah kita dikuasai oleh dunia. Sebab itu jaga, berjuang pun kerana dunia, cakap dunia. Kadang-kadang kita tengok perpecahan umat Islam yang berlaku ni, punca apa? Punca besar dia dunia. Dunia ni termasuklah duit ringgit, jawatan, harta benda. Adik dengan abang pun bunuh tuan-tuan. Saya dulu kerja ni Stor Perubatan Negeri Kedah di Alustaq. Pejabat saya sebelah bilik mayat. Tengah dia buat kerja, tengok ramai orang bilik mayat. Saya pergi tengok, awak ni tak tahulah cik oi, adik bunuh abang dengan tajak. Dia tajaknya abang dia mati. Pasal apa pula? Tak tahulah, berebut tanah, berebut harta. Adik dengan abang berbunuh-bunuhan tuan-tuan. Kerana apa? Kerana harta. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Kalau niat kita ikhlas tuan-tuan, kita cakap tentang perpaduan. Kerana kita sedar tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, berkelahi, wa tazhaba rihukum, akan hilang kekuatan kamu. Allah tunjuk depan mata kita gulungan kapiak 30% tak sampai boleh menguasai kita umat Islam 70%. Pasal apa? Pasal kita berpecah belah sama sendiri. Apa yang kita rebut? Rebut jawatan, rebut pangkat, rebut harta benda dunia. Akhirnya orang kapiak menguasai kita 22 bulan. Apa dia buat? Masya Allah. Harta tabung haji tuan-tuan, tengok dia buat apa. Sehingga ketua audit negara tuan-tuan dalam laporan audit menyebut kerajaan terdahulu meletakkan tabung haji dalam bahaya. Pasal apa dia kuasa politik? Sebab Melayu pecah belah. Tu yang punca dia. Tuan tunjuk depan mata kita, komunis duduk lautan terbit habis. Ni pakai topi bintang 3, uniform komunis ni, dikajang. Keluar suruh abang, keluar apa berita TV, pakai baju komunis. Pemimpin kata apa? Komunis juga pejuang menaikkan haram jadah. Betul. Aku nak angin tu. Tak larat ni, aku sakit tapi geram. Kita tengok tu dia bahaya perpecahan kita. Kita ajak mai bersatu. Tak mau juga bersatu, nak berkelahi juga. Aku tak faham lah. Aku tak faham sungguh. Patut kita dah sedar, dah insaf. Benalah perpaduan ni demi masa depan zuriat kita. Kita nak mati, anak kita tinggal. Jangan sampai mereka merempat di tanah air mereka sendiri hasil perpecahan kita. Punca ni lah. Tu Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Aset tabung haji 19.9 bilion. Dekat 20 bilion. Setengah orang boleh sebut 20 bilion sikit. Sikit apa? 20,000 juta orang pun tahu. 20,000 juta. 20,000 juta. 0,000. Kosong tu ada 10 tuan. Apa ambil kalkulator, apa jolok tu berasap. Kalkulator apa hangit.
Kalau hampa tukar duit RM100 sekeping-sekeping 20 bilion, tabung daripada Bukit Kayu Hitam, pergi Johor Bahru, atas lebuh raya tu, pergi balik, tak habis lagi. Punya banyak duit orang Islam tabung haji, aset. Tubuh satu syarikat, dia punya CEO Cina, tadbir harta benda tabung haji. La ilaha illallah. Apa ni? Apa cerita ni? Marah dia kacau habis. Sana kacau, sini kacau, sana jolok, sini kocok. Sampai kita terpaksa turun di jalan raya menentang ISIS. Dah sign ISIS ni. Akibat ISIS akan hilang hak istimewa orang Islam, orang Melayu. Mai pula tuan-tuan sekalian, apa dinamakan Statut Rom yang boleh menghapuskan kuasa raja-raja. Daripada sign dah. Habis raja cepat sedang. Ni semua apabila kuasa politik lepas ke tangan mereka. Itu baru 22 bulan. Satu penggal aku tak tahu apa jadi kat kita. Lepas halau kita keluar dari tanah ayak kita. Di parlimen, dia kata kita pendatang. Siapa dia? Hindu Bumi Putera, kita pula pendatang. Haram jadah lagi. Aku nak angin tu. Jadi Allah tunjuk depan mata kita. Orang Melayu kata bersatu teguh, bercerai roboh. Punca kita berpecah, kita roboh. Alu dengan antan bergaduh, yang kenyangnya ayam. Alu dengan antan tumbuk, yang sakitnya alu dengan antan, yang kenyangnya ayam. Depa kenyang, temolok depa penuh. Cukup-cukup belah Tuhan tunjuk depan kita. Nak rebut apa lagi? Bincang elok-elok apa semua. Jangan sampai mereka menguasai kita lagi sekali. 2 kali Tuhan bagi amaran. Pertama 14 hari sebelum merdeka. Yang kedua 22 bulan baru lepas. Kali ketiga hancur terus. Hancur terus tuan. Sebab tu kita jaga sungguh-sungguh benda ni. Amaran-amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni kalau kita kaji, punca dia hubbud dunia, cinta dunia. Dunia termasuk pangkat, kedudukan, jawatan dan sebagainya. Itulah Nabi kata hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Ini kena jaga baik-baik. Oleh itu kita disarankan supaya bertajarrud, menyunyikan hati ini daripada dunia. Kita urus dunia tak apa, tapi jangan ada cinta kasih kepada dunia. Kasih ni tuan-tuan, cinta ni menyebabkan buta. Kita bila cinta sesuatu, kita buta dah keburukan sesuatu. Kita cinta perempuan, nak menikah dengan dia sangat-sangat. Orang nasihat, dia tu tak pakai tudung. Alah, dia kahwin dengan aku, dia pakai dah tu. Hang kata lah apa? Dia kahwin elok Allah. Aku tengok budak perempuan tu, banyak orang usung. Alah, kawan biasa aja. La ilaha illallah. Dunia lagu tu. Bila kita cinta dunia, tak kira dah. Buruk kah, baik kah, haram, halal, kita tak kira dah. Itu panggil gila dunia. Gila ni macam-macam tuan. Ada gila nak jadi raja, ada gila jadi Perdana Menteri. Ada tak satu raja tu, beta pewaris tunggal kerajaan Negeri Melaka. Setiap tahun tuan, dia ada upacara penyampaian pingat. Dia pun bagi pingat lah. Pingat apa aku pun tak tahu. Dengan tongkolok dia, dengan keris panjang dia. Wah, itu gila jadi raja. Yang sekok lagi gila jadi Perdana Menteri. Bukan seorang, 3 tu. 3 orang nak jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim, Mahathir, Tengku Razali. La ilaha illallah, apakah benda apa ni? Yang kita ni tuan-tuan, Allah, dengan Covid ni kita budak peninan ni. Berapa ratus ribu orang hilang kerja. Berapa banyak kilang tutup. Ekonomi kita tuan-tuan tak boleh mengembang langsung. Satu dunia kena. Orang duk fikir makan tak lepas ni. Dia duk fikir jadi Perdana Menteri. Aku tahu. Itu gila jadi Perdana Menteri. Yang tekok lagi, gila jadi perempuan. Dia jantan. Saya ni nak pergi kencing jamban mana? Hang jantan ke tidak? Tak tahu, la ilallah. Dia pergi Mekah, dia pakai telekung. Mana boleh umrah laki-laki pakai telekung? La ilallah. Itu gila jadi jantan, kan jadi tina. Macam gila ada tuan. Pening kepala kita kena buat macam tu.
Ya Allah. Jadi kita kena, makna kata, bersunyi hati kita dengan dunia. Walaupun kita bergelumang dengan dunia, siang, malam, pagi, petang, mungkin kita berniaga, mungkin kita buat bendang, mungkin kita kena ternakkan. Gini semuanya tuan-tuan sekalian, kita jadikan kerja-kerja dunia kita sebagai ibadat. Bagaimana jadi ibadat? Kita berniaga. Berniaga ada dalam Islam, ada hukum muamalat cara Islam. Berjual beli cara Islam. Betulkan niat. Aku berniaga ni untuk rezeki untuk anak aku, tampung keluarga aku. Kalau Tuhan bagi lebih, aku nak sumbang untuk masjid, surau, perjuangan Islam, tahfiz, pondok, banyak memerlukan duit. Maka kerja kita insya-Allah jadi ibadat. Ikut makam kita lah. Ada makam tak payah kerja. Dan kita ikam disebut, tuan-tuan, tajrid. Ada yang kena kerja. Ini makam asbab. Dua-dua boleh. Walaupun berlaku khilaf kalangan ulama antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, rezeki kena cari. Tak cari mana nak dapat? Tok guru dia, Imam Malik kata, rezeki tak payah cari. Tak cari pun dia main sendiri. Itu dia. Jadi Imam Syafi'i nak membuktikan kata dia betul. Satu hari dia minta kat tok guru dia, minta cuti mengaji sehari. Dia pun pergi lah tuan-tuan cari kerja. Minta kerja, orang bagi kat dia kerja. Kerja apa? Kutip buah anggur. Kutip-kutip buah anggur, belah petang, orang bagi dia upah 1 bakui buah anggur. Dia pun bawa baliklah sebakui buah anggur. Dia pergi jumpa tok guru dia, Imam Malik. Tok guru, inilah yang saya kata tadi ni. Rezeki kena cari. Saya keluar pagi, saya cari kerja, dapat kerja, kutip anggur, saya dapat rezeki sebakui anggur. Kalau saya tak keluar cari, mana nak dapat rezeki sebakui anggur? Tok guru makanlah, dia kata, hasil kerja saya. Imam Malik pun makan, sambil makan sambil gelak. Gelak sungguh dia. Gelak. Gelak sungguh. Pasal apa Tok guru gelak? Kata Imam Malik, aku ni pada pagi tadi sampai petang mengajak ya. Tiba-tiba rezeki mai kat aku. Aku kan bercari apa benda mai kat aku. Dua-dua betul. Kalau ada kita dah sampai makam tak payah cari, tak salah cari. Tapi kalau kita makam kita ni makam cari, makam asbab, carilah. Kalau kita cari rezeki untuk makna kita membantu kita untuk buat ibadat. Itulah cerita dia. Boleh nak cari pun tak apa, tak mau cari pun tak apa, ikutlah kemampuan kita. Itu dia. Ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa innama lazimaka hazat tajarrudu wazuhdu, kerana sesungguhnya lazim atas engkau ini tajarrud. Tajarrud ni mengasingkan diri, sunyikan diri kamu daripada dunia. Wazuhdu, dengan berzuhud. Zuhud ni makna kata lawan dia hubud dunia. Zuhud ni tidak cinta dunia. Hati tu tak cinta dunia. Walaupun kadang-kadang dunia ada kat dia, tapi dia tak cinta. Dia cuma jadikan dunia sebagai alat untuk beribadat. Yang dikendaki di sini, hati kita jangan terpaut dengan dunia. Sebab hati satu ya. Kalau kita cinta dunia, kita tak boleh cinta Allah Ta'ala. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan satu hati dua dada. Satu hati, satu dada. Satu dada, satu hati. Kalau hati cinta dunia, tak ada tempat kita nak cinta Allah Ta'ala. Kerana dunia dengan akhirat ibarat masyrik dengan maghrib. Matahari naik, matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita menghadap dunia, kita akan lupa akhirat. Kalau kita menghadap akhirat, dunia kita terpaksalah berpada-pada apa yang ada. Dua-dua nak kumpul sekali payah tuan. Dunia pun nak pulun, akhirat pun nak pulun, payah. Pulun akhirat,
ambil akhirat. Dunia ni kita ambillah sekadar yang kita perlu untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi manusia mengutamakan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ambil perhatian sungguh tuan-tuan. Jangan habis masa dengan dunia. Kita tengok dia tuan-tuan lah, kesian. Kuat kerja tuan, kerja sungguh sampai tak kering kaki seluar. Nak main masjid pun tak dan, jemaah pun tak dan, urusan masyarakat pun tak dan, anak isteri pun tak ada nak urus. Dunia kerja. Kita jumpa dia kata, "Mat, kerja kuat Mat." "Oh, nak makan ustaz, kena kerja kuat." Satu hari tersempak di kedai dia tengah makan. Dia seorang makan satu meja, dia seorang, orang tahu tak? Laksa ada, bihun sup ada, cakotiau ada. Ayak air ni sampai 5 gelas. Semua banyak. Makan kuat Mat? Nak kerja ustaz. Kerja kuat, nak makan ustaz. Makan kuat, nak kerja. Ni apa benar? Kerja makan, makan kerja. Kerja makan, makan kerja. Makan di dapur, berak di jamban. Lepas makan berak, berak makan. Dia singgah kat masjid, singgah berak. Petronas tu take dia, bukan tak nak take orang lain. Takkan macam tu. Malaikat tulis hidup dia, makan berak, makan berak, berak makan, makan makan, kerja, kerja kerja makan. Kalau tu kan, adalah masa untuk kerja 8 jam, untuk ibadat waktu malam. Dengan anak ada masa, anak dengan isteri, dengan masyarakat. Ni siapa nak daftar mengundi pun tak ada. Mai pilihan raya tak mengundi. Tak mengundi ke? Tak mengundi ustaz. Pasal tak daftar lah. Lepas tu gaduh, awaklah di AP ni. Di AP apa? Tak daftar. 8 sibuk kerja sampai tak ada nak daftar mengundi, tak ambil tahu hai negara. Ni pun satu hai juga. Padam-padahlah kita ni tuan. Mana ada ayat Quran, ku jadikan jin manusia untuk bekerja? Ada? Apa bicari? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita untuk ibadat. Mana ada ayat aku jadikan jin dan manusia untuk makan, untuk bekerja? Mana ada? Untuk ibadat. Jadi kerja makan untuk membantu ibadat kita. Kena jadi macam tu. Barulah betul. Itu dia. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapa makna perlu, makna kita zuhud dengan dunia ni? Li amraini. Kerana 2 perkara. Ini kita sambungkan datanglah. Jadi faham kita pada malam ni ialah, maka makna kata jangan sampai dunia menghalang kita buat ibadat. Yang tu yang pentingnya. Tak apa nak ambil dunia, tak masalah. Dunia yang kebajikan, yang kebaikan untuk membantu kita buat ibadat tu tak kisah. Tapi jangan sampai dunia tu menghalang kita. Sampai boleh halang pasal apa? Kita terlampau cinta dekat dia. Sampai kita tak kenal dah mana dunia yang halal, mana dunia yang haram. Kadang-kadang kita ceroboh hak orang lain, ambil hak orang, menghalang kita. Makna kita kata berkasih sayang sama sendiri kerana rebut dunia. Pijak memijak, jatuh menjatuh, hina menghina, umpat mengumpat, fitnah memfitnah. Tuan-tuan, cari punca dia satu je, hubbud dunia. Kerana cinta dunia kita sanggup fitnah darah kita. Kita sanggup mengumpat darah kita, menjatuhkan darah kita si Islam. Kita dah lupa innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersaudara. Sedangkan kita sambut maulud. Apa di antara kelebihan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dia mukjizat tuan-tuan. Allah Nabi datang bawa rahmat. Antara rahmat yang dibawa oleh Nabi, rahmat perpaduan. Sebelum tu berkelahi, bergaduh. Nabi dengan izin Allah, alhamdulillah, berjaya menyatukan berbagai-bagai kaum dan kabilah. Bukan setakat menyatukan berbagai kaum dan kabilah, menyatukan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Sehingga tak ada beza Rom dan Parsi. Tak beza dengan warna kulit Salman Al-Farisi. Tak beza dengan Bilal Ibn Rabah Habsyi. Bilal orang hitam, Salman Al-Farsi orang Parsi, orang Iran, cantik, putih. Suhaib Ar-Rumi orang Rom.
Tak beza antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan kita dengan sifat takwa. Nabi dah pecah tembok-tembok perkauman kebangsaan ni tuan-tuan. Hidup dengan berkasih sayang yang amat sangat. Hingga dapat membina satu kekuatan tuan-tuan yang mampu menumbangkan Rom dan Parsi. Kekuatan kasih sayang perpaduan antara umat. Ini Nabi dah bina tuan-tuan. Bila Nabi dah pergi, umat Islam mula dah hilang persaudaraan kasih dan sayang. Hingga tuan-tuan adik-beradik pun dah berkelahi. Jiran tetangga dah berkelahi. Bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Kita derita tuan-tuan dengan sebab kita sendiri yang kita buat. Kita abaikan sunnah Nabi. Perpaduan yang kasih sayang yang dianjur oleh Nabi. Kita sekarang derita bermusuh-musuhan sama sendiri. Hingga akhirnya orang kafir menguasai kita. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Palestin. 3 juta Yahudi boleh mengalahkan 100 juta orang Arab. Pasal apa? Orang Arab berpecah, hilang kasih sayang. Mereka dah tak terasa sedih apa yang berlaku pada saudara mereka di Palestin. Dia boleh tengok saja orang Yahudi rata orang Palestin. Dia boleh tengok saja. Mereka dah hilang perasaan kasih sayang. Sedangkan Nabi menyebut tuan-tuan, kita ni ibarat satu badan. Yang sakit kaki kena gout, tapi mata tak boleh tidur. Pasal apa? Kerana mata dan kaki duduk satu badan yang satu. Begitu sepatutnya. Sakit darah kita Palestin, kita sini sakit. Di Syria berkelahi sama sendiri umat Islam. Dah tak ada perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Meratap, menangis, ya Allah, hantarlah seorang manusia mencontohi Nabi SAW untuk menyatukan umat ini. Mana engkau ya Rasulullah? Mana kamu ya Rasulullah? Kami sekarang derita akibat perbuatan kami sendiri, berpecah belah antara satu sama lain, hingga orang kafir boleh menguasai kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami minta ya Allah, hantar mai pemimpin yang menyatu, yang mampu menyatukan umat Islam, agar mereka hidup sebagai satu keluarga berkasih sayang, tak berbeza antara pemimpin dan rakyat, antara kuli dan juga makna pekerja, antara kuli dan toke, antara majikan dan juga pekerja. Hidup dengan penuh berkasih sayang, kerana kita punya kiblat yang satu, Tuhan yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama, agama yang sama, ummatun wahidah. Pasal apa kita boleh berpecah belah? Jadi tuan-tuan, benda-benda yang boleh memecahkan kita ni kita kena kenal pasti. Hidup berkasih sayang, jangan hasad dengki, jangan kita pemarah, jangan kita tomak dan haloba. Kita buang segala sifat mazmumah, kita berpakai dengan sifat mahmudah. InsyaAllah kita akan wujud sebagai satu ummah yang makna disebut oleh Allah umat yang ada kekuatan, yakni umat Islam yang telah pernah dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita bersama tuan-tuan, insya-Allah. Akhir sekali tuan-tuan, doa supaya Allah angkat Covid ni. Kerana tuan-tuan sekalian, Ibnu Atok kata yang letak dia saja boleh angkat. Yang meletakkan Covid ni Allah saja boleh angkat, orang lain tak boleh. Saya nak ajak tuan-tuan contohi negara Islam Brunei Darussalam. Brunei ni orang Melayu tuan-tuan, bahasa mereka bahasa kita. Saya tengok dalam Facebook Sultan Brunei berceramah. Dia kata tuan-tuan menyeru pada rakyat Brunei supaya insaf dan sedar. Ini bala Allah. Covid-19 ni bala Allah. Yang Allah turun kat kita mungkin kerana dosa kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan, bala bencana daratan, lautan, hasil tangan manusia. Mana negeri yang tak kena Covid? Semua kena. Punca manusia derhaka kepada Allah Ta'ala. Di mana-mana kita boleh lihat manusia derhaka, termasuk negara kita. Berapa banyak kelang arak. Pusat judi terbesar di Asia Tenggara, Genting Highland. Kelab malam jangan cerita, maksiat jangan cerita tuan-tuan sekalian. Allah turun bala. Pasal apa turun bala? Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab tangan-tangan kamu sendiri, kamu yang buat dosa. Luziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah nak rasakan hasil kerja kamu tu. Kerja kamu yang derhaka pada Allah, aku balas dengan Covid-19.
la'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali balik kepada Allah. Insaf dan sedap. Tutuplah, cukuplah. Kelak arak, kelak malam, tempat judi, tempat maksiat, cukuplah. Berapa ratus tuan-tuan pemandu mabuk langgak orang. Polis pun dia langgak. Akibat dia mabuk. Bila kita nak hentikan benda ni semua? Bila? Tuhan dah turun bala, kita tak berhenti lagi. Seolah-olah kita cabar Tuhan. Kami tak heran Allah. Sehari 1000 lebih, kami tak heran. Hang tak banyak lagi pun tak apa. Itu ibarat kerja buat kita meneruskan kerja-kerja maksiat kita. Kena henti. Kerajaan Brunei tuan-tuan, dia tutup habis, tak ada langsung. Bahkan televisyen dia hari-hari siar Quran. Siaran-siaran yang baik, yang elok. Tidak ada menjolok mata macam TV kita yang ada pada hari ini. Itu syarat taubat. Kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, menyesal, kita berhenti perbuatan maksiat kita itu. Doa pada Allah. Hari-hari Sultan Brunei bersama rakyat, pemimpin, menteri-menteri dia baca Yasin. Hari-hari berdoa, munajat, minta Allah angkat COVID. Saya dipahamkan oleh tuan-tuan, saya tengok satu kuliah apa Hasmah Harun, Ustazah Hasmah Harun. Dia kata di Brunei sekarang dia dapat berita bahawasanya Sultan Brunei dan rakyat jelata hari-hari baca Yasin. TV dia siar mengaji ya, siang malam pagi petang. Hari ini tuan-tuan, Brunei sebuah negara di dunia yang tak kena COVID. Allah angkat dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita contoh cukup cantik tuan-tuan. Contoh benda ni, sebarkan, siapa boleh type tulis, sebarkan seluas-luasnya. Minta kerajaan yang ada ni tutup kelak malam, tutup terus. Untung yang kita dapat daripada arak, judi, kelak malam, tuan-tuan, tak mampu nak biayai keruntuhan ekonomi yang ada pada hari ini. Kita duk jaga untung arak, tapi Tuhan runtuhkan ekonomi kita jauh lebih besar lagi. Mari kita berhenti semua ni, insya-Allah. Kita mampu sebagai sebuah negara yang makmur, dengan rezeki yang halal, kita mampu membangun ekonomi kita dengan baik dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Penduduk satu karya kalau beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Percayalah dengan Tuhan tuan-tuan. Jangan ragu-ragu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Takbir.